Okey, adik Mira kita. Jadi kita nak masuk tajuk kita. Pengorbanan. Subhanallah. Jadi Ustazah silakan Mira dulu untuk mula. baru saya nak tanya Ustazah apakah arti pengorbanan melalui Ustazah, menurut Ustazah? Okey, menurut Ustazah. Ustaz lupa, Mira pun pengacara kan, tu yang Mira tanya Ustazah dulu. Okay. Jadi bila kita sebut tentang pengorbanan, dalam hidup kita, pengorbanan adalah satu kewajipan. Maksudnya bagi orang Islam, berkorban itu bukan satu pilihan. Bukannya satu, kita kata, contohlah ada orang kata, Ustazah ni bagusnya banyaknya berkorban untuk agama, contoh. Banyaknya berkorban untuk anak, banyaknya berkorban untuk masyarakat. Sebenarnya ia bukannya satu perkara yang istimewa, tetapi ia adalah satu kewajipan yang kita memang tak boleh lari sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, mukmin ataupun muslim. Berkorban itu adalah wajib. Kita wajib berkorban. Korban apa? Kadang masa, tenaga, perasaan, waktu rehat kita, harta. Sebab apa? Melalui jalan pengorbanan yang apa yang Allah berikan inilah kita korbankan apa yang Allah berikan sementara pada kita. Sebab kita perlukan syurga Allah. Kita perlukan redha Allah. Kita perlukan pengampunan Allah. Sebab itu kita harus faham bila seorang ibu ayah berkorban untuk anak-anak, ia bukanlah satu macam wow hebatnya pengorbanan. Ia dari sudutnya kita nampak ada pengorbanan ibu ayah tu sangat hebat untuk anak. Pengorbanan kakak untuk adik. Tapi dari sudut pandangan Islam adalah itu ada pengorbanan yang diwajibkan. Kerana di situlah jalan yang Allah nak berikan syurga, Allah nak berikan pengampunan dan sebagainya. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam keadaan kita walaupun tak ada mood, kita malas, kita wajib melakukan pengorbanan. Kita contoh kita kalau nak rehat, nak tengok TV, nak layan ni, tapi sebab kita tahu kita ada tanggungjawab nak kena masak untuk anak-anak, contoh kan dalam musim PKP ni, kita korbankan keinginan kita tu sebab tanggungjawab. Kemudian bila sebut pasal pengorbanan, kita tak boleh lari daripada apa yang kita tahu. Islam ini satu agama yang sangat dekat dengan pengorbanan. Pengorbanan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan para isteri Nabi, pengorbanan anak-anak Nabi, pengorbanan para sahabat, isteri para sahabat, para pejuang agama Allah. Mereka lah generasi terawal yang banyak berkorban untuk agama ni. Tapi pengorbanan mereka akhirnya Islam sampai pada kita. Kita sekarang jauh jarak dengan Nabi 1441 tahun. Begitu jauh jarak. Tapi kerana pengorbanan yang telah mereka lakukan tanpa henti, pengorbanan tersebut sangat berbaloi, akhirnya Islam itu sampai. Jadi kita pun kena lakukan satu pengorbanan dalam hidup kita supaya Islam ini berterusan. Keserokannya generasi apa? Generasi anak cucu kita, subhanallah. Sebagai penutup soalan Mira ni secara pendeknya, Ustazah nak memetik kata-kata Saidina Ali radhiyallahu anhu. Saidina Ali sebut, barang siapa yang mengorbankan sesuatu, Allah akan menggantikan dengan lebih baik daripada apa yang dikorbankan. Contoh kita korbankan RM10, kita sedekah. Yakinlah Allah akan gantikan dengan yang lebih banyak nilainya daripada apa yang kita korbankan. Kalau kita korbankan masa, ibu-ibu di rumah korbankan masa, masak walaupun penat, kemas rumah, masa kita tu. Kalau kita nak layan diri, itu masa kita. Tapi kita korbankan masa untuk ahli keluarga. Percayalah Allah akan gantikan masa itu dengan lebih baik. Dan mungkin Allah gantikan masa yang lebih baik itu adalah waktu-waktu yang baik di akhirat kelak. Waktu-waktunya kita di syurga Allah, subhanallah. Harta akan digantikan, masa akan digantikan, tenaga akan digantikan. Apa pun pengorbanan yang kita buat, Allah akan ganti dengan jauh lebih baik apa yang kita beri. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Mira pula, apa arti pengorbanan pada Mira? Pengorbanan bagi Mira seperti yang Ustazah ceritakan sedikit tadi lah. Lebih kurang sama je Ustazah, sebab pengorbanan ni berlaku dalam pelbagai aspek. Kadang-kadang secara tidak sengaja tanpa kita sedar pun kita melakukan pengorbanan sebagai seorang, macam Mira sebagai seorang anak, walaupun dalam keadaan sibuk disebabkan kerja, kita korban masa, tenaga untuk bekerja, mencari rezeki, dan benda itu sebenarnya tanpa kita sedar sebab ia sebahagian daripada perjalanan, daripada kita punya rutin harian.
Ya. Kan? Walaupun kita tidak berniat, walaupun kita tidak berniat pun macam okay, hari ni nak korbankan tenaga, tidak. Walaupun kita tidak berniat seperti itu, tapi apa yang kita lakukan pada setiap hari itu pasti ada pengorbanan. Tidak Betul. kira lah status kita sebagai seorang anak perempuan ke, anak lelaki ke, maupun seorang ibu bapa ataupun sebagai sebagai seorang selebriti dan sebagainya, pasti ada pengorbanan yang kita lakukan dalam setiap rutin harian kita. Betul. Contoh kadang-kadang Mira sebagai artis kan, sudah tentu Mira banyak berkorban masa, contohnya tenaga, sebab nak meraihkan, menghargai peminat. Betul kan? Ya. Tapi okey. Tapi bagi Mira tak rasa itu sebagai satu mungkin apa yang kita nampak itu adalah sebagai satu pengorbanan lah. Tapi perkataan pengorbanan ini juga kadang-kadang Ustazah bila kita dengar dia macam sesuatu yang macam pengorbanan. Ustazah faham tak? Dia perkataan yang macam bukan berat. Sedikit berat lah. Macam sedikit berat. Tapi bila mereka kata macam Mira berkorban masa untuk peminat, bagi Mira tidak berkorban masa. Mira hanya meluangkan masa, berkongsi masa sebab mereka pun sebagai peminat Mira sudi berkorban masa, tenaga, wang untuk Mira. Jadi benda itu sesuatu yang Mira rasa kita perlu bagi semula lah. Macam mereka dah bagi mereka punya masa, kita pun bagi kita punya masa jugalah. Betul. Subhanallah, Allahu Akbar. Ustazah kan hari tu Ustazah ada program dengan siapa dah artis tu di TV3 tu, yang anak siapa nama tu Mira, yang anaknya 2 orang autism tu. Kak Zarina Zainuddin. Kak Zarina Zainuddin. Ya, Kak Zarina. Subhanallah. Okey, masa tu kan masa dalam bilik dalam satu bilik kita bertemu dulu sebelum keluar. Masa tu Ustazah first time kan jumpa dia kan. Lepas tu Ustazah pun kita tahu kisah dia, bagaimana dia struggle dengan kehidupan dia dengan ujian Allah tanpa henti, dengan keluarga, lepas tu melalui anak dan sebagainya. Kemudian bila Ustazah kata, hebatnya lah, saya kagum dengan Kak Zarina sebab akak banyak berkorbankan, banyak. Lepas tu dia terus sebut macam ni, Ustazah, saya bukan berkorban apa-apa pun. Ustazah, saya sebut juga, Ustazah sebut juga pada Puan Zarina, Kak Zarina, banyaknya akak sabar, banyaknya sebab dibahaskan akak kan. Dia kata, Ustazah, saya jadi sabar sebab Allah kurniakan saya anak macam tu. Anak-anak tu yang didik saya jadi sabar. Jadi saya bersyukur kepada Allah. Kalau tak, mana saya nak dapat pahala sabar? Pahala sabar tu kan tinggi, Ustazah. Dia pula kata jadi saya tak ada pilihan lain melainkan saya bersabar. Akhirnya saya percaya anak tu daripada kecil sampai sekarang Allah nak beri saya peluang pahala sabar. Kemudian yang kedua dia kata saya bukan korban apa-apa Ustazah sebab Allah beri lagi banyak. Jadi seolahnya Allah nak beri saya sesuatu katanya, tapi Allah uji saya melalui jalan ni. Jadi setiap orang Allah memang nak beri sesuatu tapi ada maharnya. Maksudnya soalannya adalah laluannya. Jadi laluan dia adalah menerusi ujian-ujian tersebut. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka selagi mana saya lakukan satu untuk anak, saya bersabar, selagi itulah pertolongan Allah itu datang. Maksudnya tak putus. Sebab itu kadang-kadang ada isteri kata, Ustazah saya banyak dah berkorban untuk keluarga ni. Saya dah banyak dah berkorban untuk suami saya, tapi suami saya tak hargai saya. Saya dah banyak dah korban untuk anak-anak. Kadang-kadang bila kita sebut begini, kita tak faham. Kita rasa macam seolahnya pengorbanan kita buat itu sia-sia. Sebab kita hanya mengharapkan balasan itu daripada manusia. Sedangkan yang memberikan balasan, pengorbanan ke apa saja yang kita buat adalah Allah saja. Manusia tidak mampu nak membalas. Manusia pun pantaran Allah. Cuma sikap akhlak manusia sepatutnya menghargailah. Tapi bila ada manusia yang tak pandai menghargai, ketika itulah kita kena yakin dan percaya Allah sedang menghalang manusia itu untuk membalas sebab Allah sendiri mahu membalas kepada kita. Memang kalau boleh kita harap manusia itu balas kebaikan kita buat, pengorbanan kita buat. Dan kalau kita dapat, Alhamdulillah kita syukur kepada Allah, syukur Alhamdulillah kita seronok. Tapi kalau kita berada di kedudukan tak dapat balasan daripada manusia, tak dihargai, suami buat perkara yang lebih dahsyat, sekarang kita dah korban. Masa tu kita kena yakin dan percaya, tidak pernah Allah sia-siakan apa pun pengorbanan yang kita buat. Allah sendiri nak balas, mungkin itulah asbab.
untuk kita dapat syurga Allah. Bila di syurga Allah besok, kita akan berterima kasih. Ya Allah, terima kasihlah ya Allah, Engkau uji aku melalui suami. Terima kasih uji melalui anak. Terima kasih uji melalui kerjaya. Terima kasih uji melalui rezeki. Rupanya inilah jawapannya, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu banyak persoalan, selalu orang kata, banyak persoalan hidup kita sebenarnya akan terjawab di syurga. Kenapa suami macam ni, kenapa anak macam ni, kenapa rezeki macam ni, kenapa orang tikam belakang. Kenapa tu kadang-kadang di dunia ni kita tak boleh tanya banyak sangat. Kita tak mampu nak dapat jawapan, tapi banyak akan terjawab di mana? Di mahsyar kelak. Kita akan tertanya, daripada mana banyaknya pahala ni? Allah menjawab, Allah dah jawab di dalam Al-Quran, antaranya firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak ada hisab, tidak boleh ditulis, tidak boleh dikira, tanpa hisab. Pahala yang paling banyak adalah pahala sabar.